Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 187 hingga ayat 189 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Ayat 187. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab itu, hendaklah kamu terangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu sembunyikan. Tetapi mereka mengingkari perjanjian itu. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Alangkah jahat tukaran yang mereka terima itu. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ayat 188. Sekali-kali janganlah engkau sangka orang-orang yang bergembira dengan yang mereka lakukan dan senang sekali bila dipuji dalam hal yang tidak pernah mereka kerjakan. Sekali-kali janganlah engkau sangka bahawa mereka akan terlepas dari azab. Bahkan untuk mereka azab yang pedih. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ayat 189. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Janji ahli-ahli pengetahuan. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab itu. Pangkal ayat 187. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi kitab ialah Bani Israel umumnya, kerana mereka telah diberi kitab Taurat, dan ulama-ulama atau pemimpin agama mereka khususnya kerana mereka lah yang lebih banyak tahu dan hafal akan isi kitab-kitab Taurat itu. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahawa Tuhan Allah telah mengambil janji mereka zaman dahulu. Isi janji ialah hendaklah kamu terangkan isi kitab itu kepada manusia
dan janganlah kamu sembunyikan. Sesungguhnya bila kita perhatikan kitab-kitab catatan perjanjian lama yang beredar sekarang ini, terutama sejak kitab Keluaran, iaitu kisah keluarnya Bani Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa dan Harun, sampai kitab Imamat orang Levi, lalu pada kitab Bilangan dan Ulangan, akan dapatlah kita lihat bahawa berkali-kali Tuhan dengan perantaraan Rasulnya Musa alaihissalam mengambil janji Bani Israel itu agar mereka setia, teguh, memegang ajaran tauhid, menjauhi penyembahan patung dan berbudi luhur serta jujur. Di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 bertemulah kita satu antara firman Tuhan yang disampaikan dengan perantaran Musa itu, demikian bunyinya. Pertama, maka sekarang pun dengarlah olehmu, hai Israel, akan segala hukum dan undang-undang yang kuajarkan kepadamu, supaya kamu melalukan dia, supaya kamu boleh hidup dan boleh masuk ke dalam dan mempusakai negeri yang dikurniakan Tuhan, iaitu Allah, nenek moyangmu kepadamu. Maka janganlah kamu tambahkan sesuatu pada perkataan pesanku ini, dan janganlah kamu mengurangkan dia, melainkan peliharakanlah segala hukum Tuhan Allah yang kupesankan kepadamu. Dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 lebih dijelaskan lagi. Pertama, bahawa Tuhan Allah kita telah berbuat sesuatu perjanjian dengan kita di Horeb. Kedua, bukannya dengan nenek moyang kita diperbuat Tuhan perjanjian itu, istimewa dengan kita sekalian yang hadir di sini dengan hidupnya. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 2 diterangkan lagi, supaya kamu takut akan Tuhan Allahmu dengan menurut segala hukum dan undang-undangnya yang kusuruh akan kamu, iaitu kamu dan anakmu dan cucumu pada segala hari umurmu hidup, dan supaya umurmu dilanjutkan. Dengan menyalin beberapa ayat ini saja antara berpuluh ayat yang lain, sudah teranglah bagi kita bahawa Bani Israel mengikat janji dengan Tuhan sampai kepada anak dan cucu, bahawa Taurat akan dipegang setia, tidak akan ditambah dikurangi berdasarkan takut pada Allah. Antara janji yang diambil Tuhan dengan mereka itu ialah bahawa akan datang kelak seorang Nabi. Hendaklah mereka percaya akan Nabi itu. Demikian firman Tuhan, Ulangan 18, 15 sampai dengan 22. Pertama, bahawa seorang Nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, iaitu akan dijadikan oleh Tuhanmu bagi kamu. Maka akan dia patutlah kamu dengar. Pada ayat 15 ini diterangkan bahawa Nabi itu akan lahir dari tengah-tengah kamu, iaitu dari yang sama satu keturunan Ibrahim. Dan di dalam ayat ini juga diterangkan bahawa dia akan timbul dari antara segala saudaramu. Saudara Bani Israel ialah Bani Ismail. Ishak sebagai nenek moyang Bani Israel adalah saudara muda Ismail, nenek moyang bangsa Arab Mustaribah. Lalu dijelaskan lagi oleh Nabi Musa tentang Nabi yang akan datang itu, iaitu dan yang seperti aku ini. Maka jika ditilik perbandingan sejarah Rasul-Rasul, teranglah bahawa jalan hidup Nabi Muhammad lebih banyak seperti jalan hidup Nabi Musa itu. Sama berjuang dengan menyentak pedang, kalau perlu sama-sama lahir ke dunia dengan perantara bapa dan ibu. Dalam ayat 20 diterangkan bahawa kalau ada seorang Nabi palsu, maka hukuman Tuhan akan datang kepadanya. Teranglah bahawa Nabi Musa tidak mati terbunuh, dan Nabi Muhammad pun tidak mati terbunuh.
Di ayat 22 diperkatakan pula padanya oleh Tuhan bahawa kalau Nabi itu berkata demi nama Tuhan, janganlah kamu percaya. Nescaya menerangkan ini kepada anak cucu menjadi kewajipan pula, kerana termasuk dalam ikatan janji dengan ulama-ulama Bani Israel yang keturunan kitab itu. Tetapi apa yang terjadi? Lanjutan ayat ini menerangkan, tetapi mereka mengingkari perjanjian itu. Mereka menjualkannya dengan harga yang sedikit. Artinya bahawasanya ahli-ahli keturunan kitab itu tidak jujur lagi. Mereka telah mungkir akan janji turun-temurun dari nenek moyang bahawa kedatangan Nabi yang telah dijanjikan oleh Musa itu setelah Nabi Muhammad SAW lahir tidak mereka buka-buka lagi. Apatah lagi pada zaman hidup Rasulullah SAW, kitab Taurat itu mereka sembunyikan. Apatah lagi belum ada cetakan sebagai pada zaman kita sekarang ini, dan orang Arab sendiri jarang pula yang mengerti bahasa Ibrani. Sehingga tentang kitab Taurat mengisyaratkan Muhammad akan datang melanjut tugas Musa AS hanya diketahui oleh Nabi dari wahyu langsung dari Tuhan. Padahal sebelum Nabi Muhammad datang, orang Yahudi di Madinah selalu mengatakan kepada orang Arab bahawa seorang Nabi akan datang. Tetapi setelah nyata bahawa Nabi yang datang itu bukan dari Bani Israel, mereka sembunyikan berita itu. Adapun ulama-ulama Nazrani mentafsirkan bahawa ayat itu bukan untuk Muhammad, melainkan untuk Isa Al-Masih. Padahal Nabi Musa dalam ayat-ayat itu menjelaskan bahawa Nabi yang akan datang itu seperti dia. Musa beribu bapa, Muhammad beribu bapa, dan Al-Masih hanya beribu sahaja. Nabi Musa mati kerana usia lanjut, bukan mati terbunuh. Dan Nabi Muhammad pun demikian pula, mati dalam usia lanjut. Dan menurut kepercayaan Kristian, Nabi Isa mati terbunuh di kayu salib. Tetapi dalam ayat ini jelaslah bahawa langkah yang mereka tempuh itu tidak jujur adanya. Mungkir akan janji dengan Tuhan. Mereka perjual belikan kejujuran itu dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit ialah jika kebenaran yang mahal dijual dengan memelihara kedudukan dan pangkat. Alangkah jahat tukaran yang mereka terima itu. Hujung ayat 187. Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam bahawasanya agama tidaklah boleh dipaksakan. Al-Baqarah ayat 256. Sehingga tidaklah perlu mereka bersikap curang dengan mempertahankan agama mereka. Pada saat itu, kekuasaan atas negeri Madinah sudah di tangan Rasulullah SAW. Dalam kekuasaan yang besar itu, tidaklah mereka pernah digiring ke dalam Islam dengan senjata. Memang kecurangan itu satu kejahatan, sebab dia mengingkari firman Allah atau mentaberlikkan kebenaran semata untuk mempertahankan kedudukan dan pengaruh. Teringatlah kita bila merenungkan ujung ayat ini kepada perkataan tabi'in yang benar, yang besar, iaitu Qatadah. Dia berkata, inilah perjanjian yang telah diambil Tuhan dengan ahli-ahli ilmu. Maka barang siapa mengetahui sesuatu ilmu, hendaklah diajarkannya kepada manusia. Sekali-kali jangan disembunyikannya ilmu itu, kerana menyembunyikan ilmu adalah suatu kebinasaan. Ahli ilmu yang di dalam istilah Islam dinamai ulama, atau dalam istilah bangsa kita dinamai saujana atau cendekiawan, seharusnya menjadi penegak kebenaran. Itulah sebabnya maka Rasulullah pernah memberi mereka jabatan yang tinggi, iaitu penerima waris Nabi-Nabi. Mereka tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Mereka wajib menerangkan yang sebenarnya. Kalau tidak, maka mereka telah khianat atau membawa kebinasaan. Ilmu pengetahuan dengan sendirinya hendaklah membentuk akhlak.
karakter, moral dan mental. Hal-hal yang seperti ini telah diberikan contoh teladannya oleh ulama-ulama salaf yang mulia. Keempat, imam ikutan umat Islam, iaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, semuanya telah menjadi korban keyakinan mereka kepada ilmu. Imam Malik pernah didera dengan cemeti dan dia ditahankan, namun dia tidak mau berganjak dari yang diyakininya. Imam Hanafi menurut setengah riwayat mati dalam penjara kerana tidak mau menerima jabatan pada kerajaan Bani Abbas. Imam Syafi'i pernah dirantai tangan, leher dan kaki, lalu digiring oleh dari Yaman ke Baghdad kerana fitnah orang. Imam Hambali pernah meringkuk dalam penjara 30 bulan, iaitu 2,5 tahun, kerana tidak mau dipaksa mengubah keyakinannya bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Ibn Taymiyah masuk penjara di Mesir 18 bulan, kemudian masuk penjara di Damaskus 5 bulan, sampai meninggal dalam penjara itu sebab tidak mau mengubah pendapatnya yang berbeza dengan pendapat ulama-ulama lain pada zaman itu, dan kerajaan berpihak kepada ulama-ulama lain itu. Ada sebab mereka berkeras sampai bersedia disiksa, diazab dan dipenjarakan atau dibuang dari negeri sebagai Imam Nawawi dan beberapa yang lain. Mereka itu telah berkeyakinan demi memegang ayat ini bahawa mereka pun termasuk orang-orang diberi kitab. Kalau ulama Yahudi disebut diberi kitab kerana menerima Taurat, dan ulama-ulama Nasrani disebut diberi kitab kerana menerima Injil, maka ulama Islam pun diberi kitab kerana menerima Al-Quran. Sejak agama telah diberi janji oleh Tuhan bahawa isi kitab itu tidak akan disembunyikan walaupun jiwa tantangannya. Kalau seseorang ulama tidak berani menyembunyikan, kalau seorang ulama telah berani menyembunyikan kebenaran kerana takut ancaman, disebutlah di dalam ayat ini bahawa mereka telah melempar kitab Allah ke belakang punggung kerana mengharapkan harga yang sedikit. Ini adalah kebinasaan, kecurangan dan kejahatan. Sebab yang demikian ini adalah korupsi rohani, spiritual corruption, yang amat berbahaya. Oleh sebab itu pula banyak ulama salaf telah merasa aman jika dia menjauhkan diri dari istana, sebagai Sufyan At-Thawri yang selalu menjauhkan diri dari istana raja-raja Bani Abbas walaupun berkali-kali dicari-cari. Dalam satu orang ulama zaman itu boleh dikatakan 99 orang menjauhkan diri, dan yang satu orang yang merasa kuat dan berani itulah yang tetap bertahan. Misalnya Imam Malik. Berkata Syed Rashid Rida dalam tafsir Al-Manarnya, ketahuilah bahawasanya tidak ada sesuatu kerosakan yang sangat membahayakan bagi agama dan menyebabkan isi kitab tersia-sia sampai orang mahu mencampakkannya ke belakang punggungnya, mahu memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit. Tidak ada sesuatu bahaya pun yang mengancam agama lebih daripada menjadikan kehidupan dunia bergantung pada kasihan raja-raja atau penguasa-penguasa negara. Oleh sebab itu, wajiblah atas ulama-ulama agama mempertahankan kebebasan sempurna, bebas dari pengaruh penguasa-penguasa itu, terutama penguasa-penguasa diktator. Tidak masuk di akal saya seorang penguasa tirani akan mau saja memberikan belenggu-belenggu di leher ulama-ulama itu, melainkan supaya mereka dapat dituntun menurutkan kehendak penguasa itu untuk menipu orang awam dengan nama agama supaya mempermudah perbudakan si penguasa pada rakyat. Kalau rakyat umum itu ada kesedaran, tidaklah mereka akan mahu mempercayai kata-kata atau fatwa ulama-ulama resmi
yang telah diikat lehernya dengan rantai emas itu. Sekian kita salin tafsir Al-Manar juz 3 halaman 283. Itulah sebabnya maka Imam Hanafi lebih suka menjadi saudagar kain, menjaja kian kemari, mendapat keuntungan halal untuk belanja sehari-hari, menjaja daripada diberi jubah anugerah raja tetapi hilang kebebasan. Imam Ghazali menerangkan panjang lebar di dalam Ihya'nya bahawa ulama mendekati raja. Imam Al-Hafiz As-Sayuti menulis sebuah kitab yang khas bernama Al-Asatin fi Adamil Ma'jil ilas Salatin, iaitu beberapa penjelasan untuk mencegah jangan mendekat pada sultan. Maka disalinkan beberapa hadis yang berkenaan dengan itu. Antaranya sebuah hadis riwayat Ad-Dailami. Barang siapa yang berdiam di desa menjadi kasar tabiatnya. Barang siapa yang menurut binatang berguruan akan tersesat dia. Dan barang siapa yang mendekat ke pintu istana akan terperdayalah dia. Sebuah hadis lagi dirawikan oleh At-Tirmizi dan dikalinkannya, lalu diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan Al-Hakim, serta disahihkan pula oleh Al-Baihaqi. Akan ada sesudahku kelak raja-raja pendusta dan zalim. Maka barang siapa yang masuk ke istana mereka lalu mengakui benar pencakapannya yang dusta itu dan menolong pula lakunya yang zalim, tidaklah dia termasuk umatku dan tidaklah aku berhubungan dengan dia, dan tidaklah dia akan minum bersama aku di telaga Al-Haud. Yang lebih tegas lagi ialah sebuah hadis yang masyhur dari Anas bin Malik yang dirawikan oleh Al-Aqili, Hasan bin Sufyan, Al-Hakim, Abu Naim dan Al-Dalami dalam Musnad Al-Firdaus dan lain-lain. Ulama itu adalah orang kepercayaan Rasul-Rasul untuk memimpin segenap hamba Allah selama mereka belum bercampur gaul dengan sultan. Tetapi kalau mereka telah berbuat demikian, sesungguhnya dia telah mengkhianati Rasul-Rasul. Maka hendaklah waspada terhadap mereka, hendaklah mereka disisihkan. Dan sebuah hadis pula dari Muaz bin Jabal yang dirawikan oleh Al-Hakim di dalam tarikhnya dan oleh Ad-Dailami. Tidaklah datang seorang alim pada seorang penguasa dengan sukanya sendiri, melainkan jadilah dia berkongsi dengan sultan itu pada tiap-tiap aneka warna yang akan menyiksakannya di dalam neraka Jahanam. Sebuah hadis lagi dirawikan oleh Al-Dalami dari Abu Hurairah, lebih dahsyat daripada hadis-hadis di atas tadi. Berkata Rasulullah, apabila telah engkau lihat seorang alim bercampur gaul dengan sultan terlalu banyak, ketahuilah bahawa dia itu seorang pencuri. Sufyan As-Tsauri pernah berikan nasihat kepada muridnya Yusuf bin Asbat. Kata beliau, kalau engkau lihat seorang qari, iaitu penghafal Quran dan hadis, sehingga mereka membaca seperti air mengalir sebab banyak kehafalannya, menyandarkan diri kepada sultan, ketahuilah bahawa dia adalah seorang pencuri besar. Dan apabila engkau lihat dia telah menyandarkan diri pada orang-orang kaya, ketahuilah bahawa dia seorang pencuri muka, pencari muka. Dan janganlah sampai engkau tertipu kerana dia berkata, kita mendekati sultan untuk menangkis kezaliman dan mempertahankan orang yang teraniaya. Itu cuma perdayaan iblis yang diadakan tangga oleh si kari itu. Melihat segalanya ini, teringatlah kita beberapa orang ulama di tanah air kita
pulang dari Mekah dengan ilmu yang banyak menyebar di seluruh tanah air. Mereka yang menerima pangkat jadi kadi atau mufti dari salah satu kerajaan Melayu, enaklah hidupnya, terjamin rezekinya dan memakai pakaian kebesaran tapi laksana mati. Kerana fatwa yang dikeluarkan haruslah yang sesuai dengan kehendak duli tuanku. Tetapi ulama yang bebas seperti Syekh Tahar Jalaluddin di Melaya, suatu masa dahulu melemparkan pangkat muftinya lalu menjadi syekh wartawan. Syekh Muhammad Jamil Jambik, Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Abdullah Ahmad yang mengeluarkan majalah Al-Munir di Padang tahun 1911. Menjadilah mereka ulama merdeka. Demikian juga Kiai H.A. Dahlan, pembangun Muhammadiyah di Yogyakarta yang hidup dengan menjual kain batik. Demikian juga Kiai Syekh Hashim Ansyari di Jambang, pembangun Nahdlatul Ulama. Ayah saya Syekh Abdul Karim Amrullah sampai menjadi korban keyakinan ingat akan janjinya dengan Tuhan lalu mengeluarkan fatwa yang diyakininya kebenarannya. Maka dibuanglah dia dalam kampung halamannya ke Sukabumi tahun 1941 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1945. Ayah saya pernah menceritakan pada saya bahawa ketika beliau akan pulang dari Mekah pada tahun 1906, utusan dari Sultan Ternate pernah menemuinya menawarkan kepada beliau jabatan mufti untuk kerajaan Ternate. Dan itu adalah atas anjuran guru beliau sendiri, Syekh Ahmad Khatib. Beliau pada pokoknya tidak keberatan, tetapi beliau ingin pulang terlebih dahulu ke Jawi untuk memohon izin kepada ayah beliau, nenek saya, Syekh Muhammad Amrullah. Kalau beliau telah diizinkan kelak, tentu hal itu akan mudah dibicarakan lagi. Setelah itu beliau pulang ke tanah air dan utusan Sultan pun pulang ke Ternate. Tetapi tidak berapa lama sesampai beliau di kampung, wafatlah nenek saya Syekh Muhammad Amrullah. Sehingga kewajipan memimpin pelajaran agama terpikullah ke atas pundak beliau dan orang-orang kampung tidaklah dapat melepaskan beliau berlayar sejauh itu. Lalu beliau ulangkan kepadaku perkataan Imam Ghazali yang terkenal, tidak mungkin ada yang lebih baik daripada yang telah terjadi. Memang setelah hal itu lama saya fikirkan, saya benarkan bahawa tidaklah mungkin ada yang lebih baik dari yang telah terjadi. Kerana beliau sekiranya jadi ayah saya menerima jabatan mufti Ternate itu, tentu saya sudah jadi anak seorang feodal agama di negeri itu. Tentu senang hidup ayah saya, sibuk dengan urusan jabatan sehingga tidak sempat mengarang, atau akhirnya bercerai buruk dengan Sultan Ternate dan ulama-ulama di sana sebab ayah saya keras sikapnya. Tentu tidak akan terjadi perubahan kaum muda yang terkenal di Minangkabau yang telah beliau mulai sejak beliau pula turun dari Mekah tahun 1906 itu. Dan tidak akan berdiri perkumpulan Sumatera Tawalib dan tidak akan berkembang Muhammadiyah di sana. Keduanya itu atas anjuran beliau. Kami miskin tetapi hati kami puas. Kerajaan ayah saya mengajar tidak menjadi sumber pencarian beliau untuk hidup kami. Beliau mengarang buku-buku agama yang amat berfaedah pada zaman hidup beliau yang tersebar dan menjadi bacaan Islam di seluruh tanah air. Beliau hidup di Minangkabau, sudah lama tidak ada raja. Belanda mengganti raja dengan kepala laras. Di bawah laras adalah penghulu dan ninik mamak. Beliau dapat menanamkan pengaruhnya sehingga bukan beliau yang terpengaruh oleh kaum adat, melainkan kaum adalah yang seluruhnya menjadi murid beliau, sehingga salah satu alasan pemerintah kolonial Belanda mengasingkan beliau telah dinyatakan terus terang oleh wakil pemerintah di Vosraad ialah kerana pengaruh adat
dan pemerintah terhambat oleh sebab pengaruh beliau. Pada zaman moden ini, saya sendiri pun tidak pernah terperosok menjadi pegawai negeri sampai 9 tahun lamanya antara 1950 hingga 1959. Kemudian Presiden Soekarno menyuruh pegawai-pegawai tinggi Kementerian Agama yang menjadi anggota salah satu partai politik memilih tetap dalam partai atau berhenti jadi pegawai. Akhirnya saya pilihlah tetap menuruti keyakinan saya dalam partai Masyumi dan saya lepaskan pegawai tinggi. Bersyukurlah saya pada Tuhan kerana hanya 9 tahun lamanya terhenti kebebasan saya dengan mempertentangkan belit kebijaksanaan pemerintah meskipun berlawanan dengan jiwa saya. Setelah saya keluar dari jabatan itu, barulah saya merasa mendapat peribadi saya kembali. Dan ternyatalah kemudian bahawa hidup saya dan makan minum saya serta pemeliharaan anak-anak saya tetap dijamin Tuhan, tidak kurang suatu pun. Dan bersyukur saya sebab setelah pemerintahan Republik Indonesia kian sehari kian menjurus diktator dan kezaliman sebagai adat sultan zaman purbakala itu, saya tidak lagi jadi pegawai negeri, sehingga alhamdulillah tidaklah saya dapat dituduh pencuri sebagai disebutkan oleh satu hadis tadi. Ketika pengaruh pemerintah kolonial Belanda telah sangat terhunjam dalam masyarakat Jawa, di samping bupati, Belanda mengadakan pula jabatan penghulu masjid-masjid di bawah kuasa penghulu-penghulu itu. Maka dalam penggerakan kebangkitan Islam di Indonesia ini, nyatalah bahawa penghulu-penghulu itu menjadi penghambat kemajuan agama. Dan gerakan silam yang moden tidaklah pernah dapat datang dari masjid, melainkan dari ulama-ulama di luar punggulan itu. Riwayat Kiai H.A. Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta dan bagaimana Kanjeng Penghulu menyuruh runtuhkan langgar yang beliau dirikan sebab kiblat langgar itu berbeza dengan kiblat Masjid Agung yang salah. Adalah salah satu bukti lagi bahawa ulama lebih baik jangan mendekati sultan. Setelah jatuh rejim Soekarno kerana kegagalan percubaan kaum komunis merebut kekuasaan di Indonesia pada 30 September 1965, banyaklah dibicarakan orang tentang kesalahan kaum cerdik pandai atau sarjana atau intelektual yang menjualkan keyakinan pengetahuan pada tirani. Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar, iaitu kaum intelek yang melacurkan diri, mengkhianati ilmu pengetahuan, lalu menjadi badut-badut yang setia, mengilmiahkan kebohongan. Ada ahli hukum berkata bahawa jika Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, maka pelanggaran itu adalah sah menurut undang-undang. Dan datang pula sarjana, ahli-ahli kimia mengatakan bahawa gizi dan kalori yang terkandung dalam jagung menurut ilmiah jauh lebih banyak daripada yang terkandung dalam beras. Sebab si zalim menyuruh mempropagandakan agar rakyat makan jagung. Sebab si zalim tidak kuat lagi mengimport beras dari luar negeri. Kemudian datang pula ahli kesihatan mengatakan memakan tikus menurut ilmiah tidak merosak kesihatan. Demikianlah sarjana tadi berlomba-lomba mengkhianati diri sendiri untuk memuaskan hati si penguasa yang zalim. Ulama pun tidak mahu pula ketinggalan. Ada yang memberikan fatwa sah seorang perempuan yang masih berlaki dinikahkan dengan laki-laki lain, sebab laki-laki lain itu penguasa agung. Inilah yang diisyaratkan oleh hujung ayat tadi. Sungguh jahatlah apa yang mereka kerjakan. Dan inilah yang diisyaratkan oleh salah satu hadis tadi, iaitu bahawa ulama atau sarjana yang telah berulang ke istana raja, ketahuilah bahawa dia itu pencuri. Mereka itu adalah koruptor.
lebih jahat dari koruptor yang mencurangi wang negara, sebab mereka adalah koruptor moral dan jiwa. A'udzubillah min zalik. Memang beratlah menjadi ulama dan menjadi sarjana, sebab mereka itu dengan sebab ilmunya telah mengikat janji dengan Tuhan. Ingin pujian atas usaha orang lain. Sekali-kali janganlah engkau sangka orang-orang yang bergembira dengan yang mereka lakukan itu dan senang sekali bila dipuji dalam hal yang tidak pernah mereka kerjakan. Di ayat ini bertemulah dua perangai manusia yang amat rendah atas sesuatu kerendahan budi dan menunjukkan jiwa yang kerdil, iaitu perangai orang yang menafik dan pengecut, tidak berani bertanggungjawab. Pertama ialah orang yang gembira dengan yang telah mereka lakukan. Yang kedua ialah orang pengecut dengan berbuat suatu kepengecutan lalu memuji sikapnya yang pengecut itu, atau orang-orang bodoh bangga dengan kebodohannya. Seumpamanya seorang yang memang jiwanya kerdil melihat seorang pejuang telah menjadi korban keyakinannya, atau orang itu dibuang atau dipenjarakan atas tewas di medan jihad, maka si pengecut itu membanggakan diri dan gembira sebab dia telah memilih suatu perbuatan yang katanya benar, iaitu tidak turut berjuang sehingga dia tidak lagi korban, tidak jadi korban. Sebagai pepatah syair Arab, si pengecut berpendapat bahawa pengecut itu adalah suatu perhitungan yang tepat. Itulah dia perangai nafsu yang hina. Ketika terjadi perjuangan kemerdekaan menentang penjajahan, ada seorang pejuang yang ditangkap Belanda, lalu dihukum dan dimasukkan ke penjara. Maka berkatalah orang sekampungnya, lebih baik bodoh semacam kita ini saja, selamat awak dari bahaya. Yang kedua ialah orang yang senang sekali dipuji dalam hal yang tidak pernah dia kerjakan sendiri. Seumpamanya seorang pengecut yang ikut menurutkan seorang pemburu harimau. Setelah kedengaran raungan harimau di hutan lebat, pemburu tadi bersiap menanti sambil mengikang berdilnya. Tapi si pengecut tadi telah terbang memanjat pohon kayu yang tinggi dengan sangat ketakutan. Berdil pun meletus. Harimau itu tersungkur jatuh kerana tepat kena pada kepalanya. Setelah harimau mati, datanglah pemotret mengambil gambar kejadian bersejarah itu. Pemburu yang mahir itu tegak ke pinggir menggosok-gosok berdilnya yang telah berhasil menewaskan raja hutan yang besar dan ganas itu. Sedang si pengecut tadi yang tidak tahu malu berjalan cepat-cepat dengan tidak menanti undangan menuju bangkai binatang itu, meletakkan kakinya di atas kepala bangkai harimau itu. Sehingga yang kelihatan dalam gambar ialah yang menjinjak bangkai itu dengan kakinya, sedangkan yang menewaskan hanya tegak di tepi menggosok-gosok berdil. Antara riwayat sebab turunnya ayat ini kita salingkan ialah satu riwayat yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim yang mereka terima dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya beberapa kaum munafik telah mengelak-ngelak dan bersembunyi jauh-jauh ketika Rasulullah SAW menyampaikan seruan untuk pergi berperang, berjihad fi sabilillah. Mereka merasa senang sebab diri mereka telah terlepas dari beban turut berjihad. Tetapi setelah Rasulullah pulang dari perang dengan hasil yang gemilang, mereka pun datang menemui Rasulullah meminta maaf dan mengukakan beberapa alasan mengapa mereka tidak turut pergi dan tidak keberatan memakai sumpah juga. Dan ketiga orang telah membicarakan kemenangan yang tercapai dengan tak ada rasa malu, mereka pun turut berbicara bahawa meskipun mereka tidak pergi, mereka pun secara diam-diam di garis belakang turut juga membantu. Tersebut juga dalam riwayat yang lain dirawikan oleh Ibn Jar
dari Ibnu Abbas bahawa yang dimaksudkan oleh ayat itu ialah orang-orang munafik yang tidak benar dan mereka senang sekali dipuji dalam hal-hal yang tidak pernah mereka kerjakan. Dan ada lagi sebuah riwayat daripada Ad-Dahak yang berhampir serupa dengan riwayat Ibnu Abbas itu. Maka datanglah sambungan ayat demikian bunyinya, sekali-kali janganlah engkau sangka bahawa mereka akan terlepas dari azab, bahkan untuk mereka azab yang pedih. Hujung ayat 188. Azab atau siksaan yang diancamkan oleh Tuhan Allah itu nescaya melalui dua masa. Pertama ialah azab selama hidup di dunia kerana hilangnya kepercayaan atas diri mereka, kerana martabat jiwa mereka yang telah jatuh, hilang wibawa dan turun gengsi. Azab yang kedua ialah azab akhirat yang amat hina. Di sini teringatlah kita akan perkataan Qatadah, imam tabi'in yang besar, yang telah kita salingkan di atas tadi, iaitu bahawasanya ayat itu bukanlah semata-mata mengenai munafik Madinah sebagai hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim tadi, atau munafik Yahudi sebagai yang dirawikan oleh Ibnu Jar dari Ibnu Abbas itu. Malahan sangat sesuai bagi umat Muhammad yang disebut ulama yang ingin sangat akan pujian, padahal pekerjaan mereka hanyalah mengeluarkan fatwa guna menyenangkan hati orang-orang yang berkuasa, dan untuk itu dia beroleh bintang-bintang penghias dada. Berkata Syed Rashid Ridha dalam tafsirnya, dahulu kala raja-raja dan sultan-sultan serta penguasa-penguasa negara sengaja mendekati dan menghubungi ulama-ulama serta ahli-ahli sufi untuk menarik mereka supaya dapat jadi penyokong kekuasaan mereka. Sedang ulama-ulama yang didekati penguasa itu selalu menjaga martabat dirinya. Setengah dari ulama-ulama itu memberi raja-raja tadi azimat tangkal bahaya, dan setengah lagi memberi nasihat supaya raja bertakwa kepada Tuhan, selalu awas dan berwaspada menjaga perintah Tuhan. Antara nasihat itu benar-benar timbul dari hati yang ikhlas, tidak mengharap apa-apa. Raja-raja itu segan pada mereka. Tetapi kemudian keadaan telah terbalik. Kekuasaan takwa, iaitu jiwa besar dan tidak gentar menghadapi siapapun kerana merasa lebih dekat pada Tuhan, yang mestinya ada pada ulama, bertambah lama, bertambah lemah berhadapan dengan kekuasaan, harta benda dan pangkat. Akhirnya orang-orang agama itulah yang berebut-rebut pergi ke pintu gerbang istana raja-raja dan sultan-sultan. Lantaran itu, maka yang jadi munafik didekatkan duduknya dengan baginda yang jujur serta takwa disakiti, dan yang lain mencapai menurut jarak dekat atau jauhnya dari salah satu kekuasaan itu, kekuasaan takwa atau kekuasaan benda. Demikian berkata Syed Rashid Ridha. Ayat ini pun memberi petunjuk kepada kita tentang salah satu kelemahan manusia, iaitu bahawasanya manusia itu bisa dimabukkan oleh puji-pujian, sehingga lantaran mabuknya suka juga dia dipuji dalam hal yang tidak pernah dikerjakan. Itulah sebabnya maka Sayyidina Ali bin Abu Talib apabila dipuji orang berhadapan, dibalasnya pada waktu itu dengan perkataan, janganlah aku dipuji, aku lebih tahu keadaan diriku sendiri. Kemudian datanglah ayat selanjutnya, membawa insan kepada lapangan yang lebih luas, terutama peringatan kepada orang-orang keturunan kitab ataupun kepada keturunan kitab kalangan muslim sendiri yang sepatutnya mengerti Al-Quran dan hadis. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat 189. Dipandang sepintas lalu seakan-akan tidak ada hubungan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Padahal ini adalah kuncinya. Apabila orang Muslim telah ingat akan kebesaran Allah yang Maha Kuasa mutlak atas seluruh kerajaan langit dan bumi,
tidaklah lagi mereka akan menjual kebenaran Allah dengan harga yang sedikit. Tidaklah lagi mereka akan membeli kekufuran dengan menjual iman sebagai harganya. Tidaklah lagi mereka akan berkejar-kejar mencari pujian duniawi yang palsu, lalu mengkhianati tugas yang terpikul di atas pundaknya sebagai penjaga agama Allah. Dan ayat ini pun sebagai peringatan halus kepada setiap pejuang keadilan dan kebenaran di atas dunia fana ini, bahawa yang menjadi tujuan hidupnya ialah menegakkan ridha Allah. Adapun segala kemegahan dunia fana yang dikejar-kejar kerana ingin pujian, baik atas perkara yang benar-benar dikerjakan atau yang sama sekali tidak pernah dikerjakan, hanyalah sesuatu ruang kosong yang tidak berisi. Mungkin dari segi kebendaan dan kemegahan dunia bisa memuaskan sementara, namun semuanya itu sama sajalah keadaannya dengan orang yang berlayar di lautan lepas kehabisan air minum, lalu disautnya air laut dan diminumnya, diminum tidaklah puas dahaganya, melainkan bertambah haus. Tetapi kalau tujuan telah dibulatkan kepada Allah, terasalah kebesaran jiwa kerana besarnya yang dituju dan terpandang kecilnya soal-soal titik bengek yang kosong melompong. Teringatlah kita akan orang-orang yang berduyun-duyun mendekati seorang penguasa negara yang zalim dan tirani. Setiap orang yang mendekatinya akan diberinya bintang-bintang baiduri, bertatahkan ratna magnikam yang mereka pampangkan di mana-mana pada pertemuan umum. Beberapa masa kemudian penguasa yang zalim itu jatuh dari kekuasaan, maka orang-orang yang berhias dadanya dengan bintang-bintang itu menjadi malu memakainya. Sebab bintang-bintang itu adalah alamat bahawa dia dahulu adalah seorang penjual pendirian atau pengikat si zalim, penjilat si zalim. Tetapi orang yang imamnya teguh kepada Allah, Tuhan yang amat kuasa, yang maha kuasa atas kerajaan langit dan bumi, merasa tenang menghadapi segala perubahan keadaan, bahkan merasa bersyukur kerana dia merasa tidak pernah kehilangan kehormatan di sisi Allah yang maha kuasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.